hadir bersama dengan tuan-tuan dalam program kuliah Maghrib sebulan sekali di sini. Saya terlupa apa yang saya telah ajar pada bulan lepas. Mungkin berkaitan dengan kaedah kita mengejar cita-cita, yang mana Ibn Athaillah telah menerangkan ada dua cara. Sebagai seorang mukmin, ada dua cara yang boleh kita gunakan untuk mengejar cita-cita kita. Cara yang pertama, mudah berjaya. Cara yang kedua, sukar berjaya. Cara yang pertama ialah dengan cara bergantung semata-mata kepada ketentuan Allah, yang disebut billah. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika. Satu-satu cita-cita tak akan gagal apabila anda kejar cita-cita itu dengan Tuhan kau, dengan Tuhan kamu. Artinya dengan rahmatnya, dengan qudrat iradahnya, dengan tadbirnya, dan segala-galanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita terasa usaha akhir kita itu tak ada apa-apa makna bila kita pandang qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan kita mengejar cita-cita atau menyelesaikan masalah-masalah kita dengan hakikat. Antara ayat yang menyebutkan tentang hakikat seperti ini ialah ayat yang kelima dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka nasta'in. Yang didahului iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu usaha akhtiar kita. Dalam usaha kita bertakwa kepada Allah, ada usaha akhtiar kita, susah payah kita. Itulah iyyaka na'budu. Ini diistilahkan peringkat syariat atau peringkat zahir. Karena usaha kita rasa orang boleh nampak zahir. Tapi wa iyyaka nasta'in ini batin, tak nampak. Itu yang dinamakan hakikat. Jadi menurut apa yang diterangkan oleh Ibn Athaillah, kalau kita mau berjaya dalam mengejar cita-cita, hendaklah dengan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in. Tapi kita tak boleh tinggalkan wa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu tak boleh ditinggalkan. Maknanya syariat tak boleh ditinggalkan. Usaha akhtiar tak boleh ditinggalkan. Itu wajib. Tapi sesudah kita melaksanakan usaha akhtiar kita, hendaklah kita lupakan usaha akhtiar kita. Kita pandang hakikat qudrat dan iradah Allah, rahmat Allah semata-mata. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Athaillah, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Satu-satu cita-cita kamu tidak akan gagal sekiranya kamu kejar dengan Tuhan kamu Allah. Wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak mudah akan tercapai satu-satu cita-cita yang anda kejar dengan diri anda sendiri. Usaha kita, ikhtiar kita, sehingga kita lupa terhadap qudrat dan iradah Allah, rahmat Allah, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, kita lupa.
Tapi juga sudah saya terangkan makna kejayaan dalam Islam ni. Tidaklah semestinya apa yang kita mahukan dapat. Asal kita kejar dengan Allah, dapat tak dapat, semuanya berjaya. Apa yang kita mahukan itu memang betul kita dapat pun berjaya, tak dapat pun berjaya. Tidak ada ajaran seperti ini kecuali dalam Islam. Saya dah ceritakan peristiwa kekalahan orang Islam dalam perang Uhud. Bila kalah, maknanya kehendak orang-orang Islam dan kehendak Nabi tak tercapai. Yang mereka mahu ialah kemenangan. Tapi sebaliknya dalam perang Uhud itu orang Islam kalah. Sudahlah kalah, dilanda lagi oleh perasaan yang bukan-bukan, kerana disindir-sindir oleh orang-orang Yahudi. Bila tentera Islam balik ke Madinah, disindir-sindir. Itu menambahkan lagi perasaan yang bukan-bukan berlaku pada setengah tentera Islam. Lalu turunlah ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu rasa lemah, rasa duka cita, rasa itu, rasa ini yang bukan-bukan, kerana kamu kalah dalam perang Uhud. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu tetap tinggi di sisi Allah sekiranya kamu mukmin. Maknanya kalah menang dalam perang Uhud itu tak jadi ukuran. Yang jadi ukuran ialah kita berperang, kita berjuang, kita berusaha ikhtiar mengejar cita-cita itu didasarkan kepada apa? Ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang disebut oleh Allah dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, nascaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari berbagai masalah. Dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki zahir dan batin yang tak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah tempat pergantungannya. Jadi bila kita laksanakan usaha ikhtiar kita didasarkan kepada ketakwaan yang sebenar, tawakal yang sebenar, Allah Subhanahu wa taala sebut wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dia menang, kalah tak jadi masalah, berjaya tak jadi masalah. Berjaya pun okey, tak berjaya pun sama saja. Nak pilihan raya, siapa jadi calon, siapa jadi calon kalah, tak apa. Yang kita mau menang, tapi kalau kalah tak apa. Siapa yang mengalahkan? Allah Ta'ala. Tak payah kita nak buat postmortem, habis senang saja. Kalah Allah. Sebab itu sebab kita jadi penat tuan-tuan nak cari sebab kalah. Jadi penat. Orang Sufi kata selesai saja dengan hakikat, rehat senang. Ya, lega. Ada kawan saya dulu belajar Masjid Maya tuan-tuan. Dia berjuang dalam satu hati nak jadi cadul, tak terpilih, tak boleh tidur tuan-tuan, akhirnya jadi gila. Bila kemudian musim kundiannya, dia jadi calon. Tengok-tengok ada rekod dia gila, dah terhalang. Tapi adalah orang yang membantu dia, akhirnya dapat juga jadi calon 2 penggal. Ini cerita pilihan raya lah. Kalau kita nak pilihan raya tak lama lagi, tentu ada yang kalah, ada yang menang. Yang patut jadi calon tak jadi calon.
Selesailah dengan hakikat. Ya. Pandang ini semua Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan senang tuan-tuan. Ya. Nak guna hakikat ni. Asyik-asyik kita pergi sebab. Ya. Jadi malam ni tuan-tuan, kita baca satu hikmah yang ada kaitan dengan apa yang telah kita baca pada bulan lepas. Di mana Ibnu Athaillah dia menyebutkan begini, mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu wa huwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqabbilun biwujudi lutfihi alaika. Maknanya mata a'taka ashhadaka birrahu, apabila Allah SWT mengurniakan apa yang anda mahu, apa yang anda cita-citakan, itu berarti Allah bagi peluang kepada hati anda memandang sifat baiknya. Birrun itu baik. Kalau dalam tauhid sifat jamal atau sifat rububiyah. Maknanya kalau kita berjaya dalam mengejar cita-cita atau kita dapat apa yang kita mahu, itu zahirnya kan. Nak jadi calon dapat, nak menang dapat. Itu zahirnya. Tapi bahasa isyarat, ya, bahasa isyarat daripada Allah yang kita tak dengar, kita tak nampak. Apa dia? Wahai hamba-Ku, engkau pandanglah dengan pandangan hatimu sifat-sifat kesempurnaan Aku. Ya, latif, sifat latif. Tadi saya bacakan satu ayat, Allah latifum bi ibadi. Latif ni maknanya Allah itu melayan seluruh hamba-Nya itu sangat baik dan kebaikannya itu sangat halus sehingga kita tak terfikir. Itu Allah latifum bi ibadi. Jadi bila kita berjaya, kata Ibnu Athaillah, bahasa isyaratnya, wahai hamba-Ku, engkau pandanglah dengan hatimu sifat-sifat kesempurnaan-Ku. Jadi maknanya tuan-tuan, bila kita berjaya, kita semakin kenal Allah Ta'ala, semakin kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita berjaya, semakin lupa. Ini orang yang terhijab. Yang keduanya kata beliau, wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu. Apabila Allah tidak kurnia apa yang anda hendak, itu bahasa isyaratnya Allah mahukan anda melihat dengan pandangan hati, memahami dengan hati sifat-sifat kebesarannya yang mutlak atau sifat-sifat jalalnya yang mutlak. Ya, sifat jamal lawannya sifat jalal, atau sifat rububiyah, sifat uluhiyah. Dan sifat-sifat Allah itu boleh dikumpulkan pada dua kumpulannya. Sifat-sifat jamal yang menunjukkan baik, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Wadud, ya, Al-Halim, Al-Ghafur, ya, Tawwab dan sebagainya. Satu lagi sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keagungan, ya, Akbar, Jabbar, Muttaqab.